untuk pertumbuhan. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Adab Is, Amy Zakri, Ilhan Arif dengan Muhammad Hazman. Assalamualaikum. Ya, apa khabar? Selamat ber-PKP. Baik. Baik. Tapi nak masuk sekolah nanti okey sikit kot. Alright. Okay, so today is our last class. So hari ni kita akan tengok chapter first form 5 So material hari ni banyak bahasa Melayu sebab soft copy textbook form 5 yang ada sekarang ni ialah yang bahasa Melayu. Yang DLP hanya ada hard copy saja. Dia soft copy dia tak keluar lagi. So saya akan cuba translate as much as I can. Apa nak kata ya, kalau ada part yang saya tak translate atau tak nyatakan translation dia apa, tolong bagi tahu ya, saya akan maklumkan apa dia. So hari ni pun tak banyak sangat soalan pelik-pelik dan objektif pembelajaran hari ni pun tak banyak. Kita nak cover 2 je hari ni sebab proses, sekejap ya, Alif cari. Selamat datang Alif, link kepada pedek ada kat sini ya. So kalau tak boleh masuk pedek, boleh macam Ilhan dia ada masalah nak masuk pedek. So ada 2 saja soalan struktur yang saya tanya hari ni. Ilhan boleh tulis dekat ruang chat Alright. So hari ni kita nak cover 2 saja objektif pembelajaran, iaitu tisu-tisu yang membentuk tumbuhan dengan bagaimana anak benih berkembang menjadi anak pokok. So kita nak tengok, okey ya. Kita dah belajar perbandingan, kita dah belajar dan kita dah buat perbandingan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. So yang prominent sekali dekat sel tumbuhan ialah kehadiran kloroplas, vakua yang besar dan juga kehadiran dinding sel. Setiap sel tumbuhan yang ada ni akan bergabung antara satu sama lain. Gabungan 2 atau lebih tisu akan membentuk 2 jenis tisu, sama ada membentuk tisu meristem atau tisu kekal. Ada 2 jenis tisu dalam tumbuh-tumbuhan, tisu meristem dan tisu kekal. Tisu kekal ni ada pecahan dia, iaitu ada tisu vaskular, ada tisu asas dan juga ada tisu epidermis. So soalan saya ialah, cuba tengok gambar sebelah kiri nak tunjuk tisu meristem. Gambar sebelah kanan dalam setiap bulatan tu nak tunjuk tisu kekal. So apa perbezaan-perbezaan yang kamu nampak antara tisu meristem dengan tisu kekal? Apa perbezaan yang kamu nampak? Pada tisu meristem ni, setiap dot-dot pink yang warna pink pekat tu, itu adalah nukleus. Kemudian pada gambar sebelah kanan, setiap bulatan tu adalah jenis-jenis tisu kekal. Tisu kekal ni ada cabang dia, ada jenis-jenis dia. Jenis-jenis tisu kekal seperti phloem, sclerenchyma, collenchyma, parenchyma dan juga xylem. Okay, so bila kita tengok daripada gambar ni, apa perbezaan yang kamu nampak? Adakah perbezaan dari segi struktur nukleus dia, kamu nampak tak nukleus dia macam mana? Ataupun beza dari segi dinding sel dia, macam mana dengan dinding sel sebelah kiri dengan sebelah kanan? Ataupun macam mungkin tengok daripada jenis tisu meristem, ada jenis-jenis dia tak? Tisu kekal ada jenis-jenis dia tak? Ada. Okey. Ilham boleh tulis dekat ni dekat Meet. Cikgu, yang meristem tu dia punya cell wall semua sama. Betul, sama. So kalau kita nak compare meristem dengan, katalah nak compare meristem dengan sclerenchyma kan. So dari segi dia punya cell wall atau dinding sel dia macam mana?
Cuba banding dinding sel dekat meristem dengan sklerenkima atau meristem dengan kolenkima. Dinding sel dia macam mana? Siapa yang tebal, siapa yang nipis? Okey, semua tengah tarik ya. Okey, itu dinding sel. Kemudian boleh bandingkan dari segi jenis kan. Meristem ada berapa jenis? Kalau tengok gambar ni, tisu meristem ada berapa jenis? Tisu kekal ada berapa jenis? Okey. Dari segi nukleus, kalau dekat tisu meristem kita nampak dengan jelas kan nukleus dia tu, sebab setiap dot pink yang warna pink gelap tu itu nukleus dia. Tetapi kalau kita tengok dekat tisu kekal, boleh nampak tak dia punya nukleus? Jelas tak dia punya nukleus? Cuba tengok dekat parenchyma, dekat xylem, dekat phloem, dekat sclerenchyma tu, nampak tak dia punya nukleus? Oh, okey. Kamu memang research ke ni? Bagus. Saya mengharapkan, saya expect kamu akan bagi jawapan daripada apa yang kamu nampak kat sini. Tapi ada yang menunjukkan dia buat research sikit. Okay, bagus. Sebab dia bagi tahu pasal meristem apex dengan meristem sisi kan. Okay. Saya nak kecilkan sikit. Okay. Betul. Meristematic tissues have same type of cell. Ya? Ibu tak present screen. Oh ya ke? Okay. Sorry. Lupa pula. Patutlah Ilhan diam. Dia tak menjawab ya. Sekejap ya. Alright. Thank you Hazman. Okay. Welcome cikgu. Alright. Okay, saya tunjukkan responses lagi sekali. Alright. Apa tadi? Okay, so the first answer, meristematic tissues have the same type of cell wall, meanwhile permanent tissues have variety type of cell wall. Betul. In terms of type, permanent tissues, nanti kita akan lihat, permanent tissues, bahan yang membina cell wall dia adalah berbeza-beza. Yang membina cell wall dekat kolenkima lain, yang membina cell wall dekat sklerenkima lain, yang membina cell wall dekat dekat xylem lain. Dekat meristem, cell wallnya hanya dibina oleh selulose saja. Okay. In terms of thickness juga berbeza. Meristem, cell wall dia adalah nipis. Tetapi dalam permanent tisu atau tisu kekal, ketebalan sel wall atau dinding selnya adalah berbeza-beza. Ada yang tebal, ada yang nipis, ada yang irregular, macam tu ya. Okey, kemudian dari segi cytoplasma, cuba kita tengok especially dekat tisu kekal jenis parenchyma. Cytoplasma dia nampak besar ke, nampak luas ke, nampak kurang, nampak kecil atau nampak sempit. Okay, good. The cell wall of meristematic tissue, mana ni? Okay. The cell wall of meristematic tissues is thin and elastic, while the cell wall of permanent tissues is either thin or thick. Okay, good. So dekat sini kita dah ada dua perbezaan dari segi cell wall saja. Okay, perbezaan yang ketiga adalah perbezaan dari segi nukleus. Dalam meristem, nukleus tu kita nampak dengan jelas, manakala dalam tisu kekal atau dalam permanent tisu kita kurang jelas atau tak nampak pun mana nukleus, sebab memang ada setengah tisu tu nukleus pun tak ada. Contohnya macam xylem. Okay. Kemudian meristem tisu hanya ada kedudukan dia ada dua,
sama ada apical di apex, di hujung pucuk dan hujung akar, ataupun di lateral. So tapi type of tissue dia masih sama, meristem. Apical dengan lateral tu is different location, but it's still the same type of tissue, semua pun sama. Tapi kalau permanent tissue, dia ada banyak jenis. Sebagaimana yang saya tunjukkan dalam gambar ni, kita ada vascular tissue, kita ada simple permanent tissue seperti sclerenchyma, collenchyma dan parenchyma, dan kita juga ada epidermis. Tadi ada siapa nak tanya ke? Alif ke nak tanya apa? Alif Zuhairi? Ada nak tanya ke? Okay, tak ada. Alright. Itu perbezaan dari segi tadi saya sebut tadi, perbezaan dari segi nukleus, dari segi jenis, dan dari segi intracellular space. Ada sel kekal yang dalam dia adalah rongga kosong. Rongga kosong. Dia ada ruang dalam dia. Sebagai contoh xylem dengan phloem. So untuk meristem tak ada ruang kosong di dalam selnya. Penuh dalam sel meristem, dalam sel-sel yang membentuk tisu meristem, setiap sel itu mengandungi sitoplasma, organel yang padat dan nukleus yang besar. Kenapa nukleus dia besar? Sebab dia ready, bersedia untuk buat mitosis. Sebab meristem terdiri daripada sel-sel yang sentiasa bersedia untuk buat mitosis. So, kesemua ciri-ciri yang kita bincangkan ini dari segi nukleus siapa besar, nukleus siapa kecil, cytoplasm siapa padat, cytoplasm siapa yang kecil, cell wall siapa nipis, cell wall siapa tebal dan sebagainya. Ini disebabkan oleh meristem terdiri daripada tisu-tisu yang masih muda, consists of young tissues. They are readily available to conduct mitosis. Yang tisu-tisu muda yang bersedia untuk buat mitosis. Manakala tisu kekal adalah mature tisu yang matang, tisu yang dah tahu dia nak jadi apa. Aku nak jadi xylem, aku nak jadi phloem. Jadi dia punya sifat-sifat dia tu adalah sifat-sifat yang membolehkan dia menjalankan fungsi xylem atau phloem. Sebagai contoh, kita tengok kat sini. Okey, ini adalah huraian tadi yang saya sebut tadi. So, setiap sel dalam meristem membahagi, kemudian akan mengalami pembezaan dan pengkhususan untuk membentuk specialized cells yang akhirnya akan membentuk xylem atau phloem. So pembezaan dan pengkhususan dalam bahasa Inggeris nama proses ni ialah specialization and differentiation. Kemudian untuk meristem disebabkan ciri-ciri dia adalah macam kamu sebut tadi, elastic wall dan sebagainya. Jadi dia adalah berupaya untuk bagi mechanical support dan memberikan keanjalan atau elasticity. Tetapi untuk permanent tissues atau tisu kekal, dia hanya boleh bagi mechanical support sebab setiap satu tisu dalam tisu kekal itu mempunyai fungsi yang spesifik. Alright. Sekejap ya. Sekejap ya. Ada label pula. Sekejap. Okey. Okey. Sekejap. Ayo. Okay. So, up until now, do you have any questions regarding beza antara tisu meristem dengan tisu kekal? Ada apa-apa soalan tak? Tak, Dik. Tak. Alright. Okay. Okay, thank you.
So semua tisu tumbuhan ni boleh dibahagikan kepada dua kumpulan besar, iaitu tisu meristem dengan tisu kekal. So tisu kekal, jenis pertama ialah epidermis, jenis kedua ialah tisu asas atau simple permanent tissue, dan jenis yang ketiga ialah tisu vaskular. Okey, kita tengok satu persatu. So untuk tisu epidermis ialah tisu yang berada di outermost layer of the plant lah, yang melapisi permukaan luar batang, daun dan akar. Kemudian epidermal tissue ni adalah unik sebab dia ada cuticle. So sifat cuticle ni dia adalah kalis air, dan pada masa yang sama epidermis ni selain daripada cuticle, epidermis ni ada banyak layer. So melindungi pokok daripada kecederaan mekanikal, dan kalau ada serangan daripada patogen, sama macam kita punya kulit, kalau ada serangan pada patogen tu hanya efek pada layer yang paling luar sahaja, lapisan paling luar epidermis saja. So it can be removed, dan tisu yang lapisan tisu epidermis yang dekat bahagian bawah tu selamatlah. Okey, kemudian lapisan cuticle ni adalah kalis air untuk mengurangkan kadar kehilangan air semasa transpirasi. Namun begitu, certain parts of the epidermis also undergoes differentiation and specialization, pembezaan dan pengkhususan untuk membantu meningkatkan fungsi organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan tu ialah daun, akar, batang tu organ lah yang kita nampak tu organ. So sebagai contoh, di bahagian bawah bahagian bawah organ daun, tisu epidermis mengalami pembezaan dan pengkhususan untuk menjadi sel pengawal. Epidermal tissues undergo specialization and differentiation to become guard cells, and then in the root area, epidermal tissues undergo specialization and differentiation to become root hair. Di bahagian akar, sel rambut akar mengalami pembezaan dan pengkhususan untuk menghasilkan sel rambut akar. Sel rambut akar ni very fine, sangat halus. Jadi kita dah belajar sebelum ni, apa-apa yang halus, apa-apa yang kecil, apa-apa yang nipis, function dia mostly untuk menambahkan luas permukaan untuk function dia, untuk specific for that particular organ. For example, untuk akar, untuk penyerapan air lah. Macam sebelum ni kita belajar ada microvillus untuk penyerapan makanan tercerna. So most of the time kalau halus, kecil, banyak, semua tu untuk menambahkan luas permukaan. Okay. So, tisu asas ni dia special sebab dia ada 3 jenis. Tisu asas yang pertama ialah parenchyma. Kalau kita tengok dekat sini, parenchyma, collenchyma dengan sclerenchyma ni, kita boleh bandingkan yang pertama dari segi ketebalan. So, parenchyma paling nipis, dan collenchyma ni kita nak kenal ketebalan dia tak sekata, sebab tu kita nampak dia bersegi sebab tak sekata ketebalan dia. Kemudian sclerenchyma ni paling tebal. Okey. Kenapa berbeza? Sebab parenchyma ni dinding sel dia diperbuat daripada dibina daripada selulosa sahaja. Tetapi collenchyma dibina daripada gabungan pektin dan selulosa. Sclerenchyma lagi special sebab dia ada secondary cell wall yang dibina dengan enapan lignin. Dia ada lignin deposited inside the cell wall. So that most of the time, kalau kita tengok kenapa gambar ni bagi contoh buah pear ni dia menggerutu kan, sebab bahagian yang menggerutu tu ialah bahagian yang dibina oleh sclerenchyma. Right. The next one ialah kita bandingkan dari segi sel tu masih hidup atau dah mati. Untuk parenchyma dengan collenchyma, disebabkan bahan yang menjadi structure pada sel wall tu adalah selulose dan pektin,
Jadi sel-sel ini adalah sel-sel yang masih hidup kerana dua substance ni masih lagi membenarkan bahan-bahan cross membran plasma. Cross cell wall. Kalau sklerenkima sebab dia cell wall dia diperbuat daripada lignin. So lignin ni bersifat kalis air, jadi air tak boleh masuk dan keluar daripada sel-sel yang membentuk sklerenkima tisu. Bila dah lama sangat tak dapat air tak boleh keluar dengan masuk, bahan tak boleh keluar dengan masuk. Jadi sklerenkima ni akhirnya menjadi satu tisu yang mati at functional maturity. Bila kita kata ini dah jadi sel sklerenkima, ini dah jadi tisu sklerenkima, masa tu sel tu sudah mati. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia it is a type of tissue that is dead at functional maturity. Bila dah boleh berfungsi, dia kena mati dulu baru dia boleh berfungsi. Basically itulah. Kemudian because of that, okay. So setiap satu tisu asas ni mempunyai ciri fungsi-fungsi yang spesifik berdasarkan karakteristik yang dia ada tadi. Sebagai contoh, parenchyma mostly untuk storage. Kalau berada dekat bahagian akar, dia jadi untuk storage. Misalnya macam dekat potato lah. So basically French fries is basically you are eating the parenchyma tissues of potato. Kemudian untuk tumbuhan herba, parenchyma yang penuh dengan air, yang padat dengan air akan menghasilkan hydrostatic pressure, menghasilkan sel yang turgid atau sel yang segar. Sel yang segar pokoknya menjadi segar. Jadi tumbuhan tu boleh stay upright. Kemudian parenchyma juga penting untuk menjalankan proses fotosintesis dan juga parenchyma is the standby tissues untuk dia adalah sebab parenchyma ni dia belum betul-betul specialized cell lagi, jadi dia ready untuk bertukar jadi structure untuk menggantikan sel-sel yang dah rosak. Misalnya parenchyma ready nak ganti, undergo specialization and differentiation to become xylem. Ready to undergo differentiation and specialization to become phloem. Untuk collenchyma pula, disebabkan ketebalannya tidak sekata, dia sel ni, tisu ni adalah lebih kuat kalau nak banding dengan parenchyma. Jadi collenchyma ni boleh bagi mechanical support, and since it is consists of pectin, dalam dinding sel dia ada pectin, jadi dia ada flexibility sikit lah. So contoh yang senang untuk ingat ialah collenchyma tissue ni ialah pada batang pokok sawi, batang sayur yang kita beli tu, bahagian batang yang hijau tu adalah dibuat daripada collenchyma tissue. Ataupun daripada inilah batang celery atau batang asparagus, batang pokok kayu yang masih lagi hijau juga adalah terdiri daripada collenchyma. Okey, kalau batang pokok yang dah warna brown ataupun yang menggerutu, so batang pokok, masuk. Ya. So batang pokok yang ini terdiri daripada sclerenchyma tissues yang provide mechanical support, and as I mentioned before, disebabkan sclerenchyma tissue ni mati bila dia dah dinding selnya dipenuhi dengan lignin, dinding sel menjadi kalis air, sel dalam tu mati. Mati meaning apa? Dalam sel tu tinggal dinding sel saja. Cytoplasma dalam tu, nukleus dalam tu, organel dalam tu semua dah tak ada. Semua terurai, semua dah mati. Meninggalkan satu sel yang kosong, berongga. Bukan kosong, berongga. So bila sel tu berongga, dia sesuai lah untuk angkut air. Macam straw lah. Kalau masih ada sitoplasma dalam tu, pengangkutan air jadi kurang lancar. Macam kita minum cool block pula. Bolehlah cool block atau minum apa lah? Minum bubble tea, minum candy. Ya betul. So semua bila kita sedut tu jadi kurang lancar.
So kalau dekat pokok macam itulah keadaan dia kalau masih ada cytoplasma ataupun organel. Sebab tisu asas ni dia quite new dan dia ada banyak terms dengan facts kat sini. Ada part-part yang ada masalah tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Ada part yang saya perlu ulang? Tak ada. Tak ada Ahmad Khalif macam mana? Boleh tak? Boleh follow tak? Okay. Khalif boleh follow Sekejap. Link padded saya letak dekat chat ya. Right. Okay. So parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Memang form 5 tak seingat saya chapter 2, chapter last saja yang bukan tumbuhan, yang lain semua tumbuhan. So sebenarnya kamu punya syllabus tak adalah beza sangat dengan form 5 tahun ni punya, form 5 tahun ni, kamu lah form 5 tahun ni silap. Syllabus kamu KSSM tak beza sangat dengan KBSM. Beza dia hanya mostly bezanya adalah semua yang haiwan dengan manusia kita letak dekat form 4, semua yang tumbuhan kita letak kat form 5. Itu je. Okay. Nak jadi apa lebih specialized. Salah. Okay, tisu vaskular. Okay, saya tunjuk dua kat sini. Selalu yang ada arrow warna biru tu adalah xylem. Manakala selalu yang ada arrow warna merah tu adalah flowworm. So in terms of component, what are the things that build up xylem? Untuk xylem terdiri daripada sel-sel tumbuhan yang sudah mati. Macam sclerenchyma tadi. Bila plant cell undergo lignification. Lignification. Saya tengah fikir. Saya rasa syllabus kamu tak sebut lignification. So saya tak emphasize kat situ Bila plant cell mengalami differentiation and specialization, dalam dinding sel plant cell tu, pada cell wall untuk sel tersebut dipenuhi dengan lignin. So lignin tersebut bersifat kalis air menyebabkan sel tersebut mati. Jadi sel yang mati tak ada cytoplasm, inilah yang membentuk xylem. Tetapi untuk untuk tissue flowworm, cuba kita tengok kat sini tissue flowworm. Tissue flowworm ni ada satu sel salo dengan ada companion cell. So untuk flowworm, nama dia tissue flowworm sebab terdiri daripada dua jenis sel iaitu companion cell, dalam bahasa Melayu dia sel rakan, dengan sel tiup tapis. Ada dua komponen of flowworm. So untuk flowworm, sel tiup tapis ni dia masih dikira sebagai sel yang hidup sebab dia ada sedikit cytoplasm. Sebab untuk mengangkut bahan-bahan organik memerlukan sel yang masih hidup sebab nak buat active transport. Active transport hanya boleh dibuat oleh sel-sel yang masih hidup. So in order to maintain cytoplasm yang sikit tu, dia ribosom tak ada, nukleus tak ada sel tiup tapis ni. So untuk maintain cytoplasm tu, yang membekalkan cytoplasm tu adalah companion cell ataupun sel rakan. So that is in terms of component. Satu terdiri daripada sel yang mati, tak ada cytoplasm. Satu lagi flowworm terdiri daripada sel rakan dengan tiup tapis. So in terms of alive or not, of course lah sel xylem, tissue xylem terdiri daripada sel-sel yang dah mati, manakala flowworm terdiri daripada sel-sel yang masih lagi hidup. Albeit the tube sieve tube cell only has cytoplasm saja. And then walaupun begitu, itu dari segi perbezaan. Tapi dari segi persamaan dia ialah kedua-duanya adalah terdiri pada sel-sel yang memanjang dan tersusun on top of each other to form a continuous
continuous pathway from different parts of the plant. Sebagai contoh untuk xylem, xylem terdiri pada sel-sel yang tersusun on top of each other, bersambungan antara satu sama lain, membentuk satu turus atau satu rongga yang lurus yang menyambungkan antara akar dengan daun misalnya. Manakala untuk flowworm pula, dia juga terdiri pada salur yang memanjang, berongga yang tersusun on top of each other, bersambung antara satu sama lain. Tapi sambungan dia antara source, leaf cell, sebab daun dia buat fotosintesis. So hasil fotosintesis tu nak simpan mana? Glukos yang banyak-banyak tu nak simpan mana? Nak disimpan ke dalam sink atau tempat storage area. Sebagai contoh dekat tumbuh-tumbuhan, simpan dalam buah, simpan dalam akar and all other parts of the plant yang tengah mengalami pertumbuhan. So proses pertumbuhan tu memerlukan banyak tenaga, so flowworm akan hantar ke situ. And that is in terms of arrangement. So in terms of function, xylem angkut air, flowworm mengangkut hasil fotosintesis. Okay, so this is the question. This diagram shows a plant cell undergoes process X to form xylem vessel. Rajah ni menunjukkan sel tumbuhan mengalami proses X untuk membentuk salur xylem. Nama proses ni apa? Nama proses ni apa? Start dengan huruf P. Ada kaitan dengan ADMET. Fotosintesis. Fotosintesis pula. Start dengan huruf P. Oh yelah, fotosintesis, betul-betul juga. Tapi bukan fotosintesis, dari plant cell jadi xylem. Pythagoras. Kau kata ada kaitan dengan ADMET tadi. ADMET kan? Saya rasa ADMET. Term tu ada juga dalam ADMET, bukan ada kaitan dengan ADMET. Term tu ada juga dalam ADMET. PEM. Sebab bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu start dengan huruf P, bahasa Inggeris start dengan huruf D. Aduh. Maaf. Clue dia tak berapa tepat. Apa dia? Nama proses dia tadi. Banyak kali juga saya sebut tadi. Division. Division sikit lagi. Differentiation. Differentiation. Betul-betul. Differentiation. Oh, Betul kan? Ada kan dalam ADMET? ada. Form 5. Form 5. Okay lah. I give you discount lah. Pengamiran je tak ada. Integration tak ada dalam. Integration ada, sorry. Bio ada integration. Pengamiran tak ada. Alright. Okay, so can you explain how xylem is adapted to transport water? How xylem is sorry Kalish. Tak apa, Kalish tak terima jawapan pun tak apa. It's okay. Thank you Kalish. Sorry, saya dah tukar slide. Okay, so apa yang salur xylem ada supaya dia boleh angkut air dengan efisien? Apa yang salur xylem ada? Apa? Ini adalah contoh soalan NCPR, NCF, characteristic and function. What are the characteristics of xylem that enables it to transport water at a maximum rate? Alright. Saya setuju. Dinding tisu xylem berlignin. Cikgu saya selalu cakap berlignin sebab dia nak emphasize on spelling. Berlignin.
Okay, good. Long apa? Ilhan boleh tulis dekat sini juga ya. Saya kena tunjuk gambar. Okay, kejap Ilhan. Saya tunjuk gambar ke Ilhan. Okay. So, apa ciri-ciri yang ada pada xylem yang membolehkan xylem angkut air dengan baik sekali. Okay, Ali Zuhairi cakap dinding tisu xylem yang berlignin memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Good, saya terima. But in terms of transport of water, macam nak cakap ya, kamu ingat tak atau pernah cuba tak kalau sedut straw tapi sedut straw kosong, tak ada sedut air, apa jadi pada straw tu? Kempis. Kempis, good. Okay, kempis. So keadaan itu juga yang keadaan belum. So straw tu kempis sebab bahagian dalam dia bila kita sedut, kita menghasilkan negative pressure kat situ. Tekanan dalam straw adalah rendah berbanding environment. So udara dalam environment tu, katalah ni straw, udara dalam environment tu menekan straw sebab straw tu jadi kemik lah kan. Tapi kalau ada air, dia tak kemik kan? Sebab apa? Tekanan dia sama. Ya, tekanan dia sama sebab dalam tu ada air. So tekanan air dalam tu prevent from tekanan dari luar tu menyebabkan salur xylem tu kempis. Okay, so xylem ni dia boleh angkut air sebab dalam dia ada negative pressure. So pressure pressure dalam xylem bahagian yang tak ada air adalah rendah berbanding xylem yang ada air. Xylem yang dekat akar tu kan. So pressure dari akar lagi tinggi daripada pressure dalam xylem yang jauh daripada akar. So lignin ni, bagusnya lignin ni ialah lignin ni memberikan sokongan in terms of prevent xylem from collapsing. Kalau tak dia akan kempis macam straw yang kosong lah. Macam tu. Okay. So dekat jawapan Alif ni saya setuju. Tisu yang berlignin bagi sokongan kekuatan mekanikal kepada xylem. Tisu xylem berlignin memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada xylem semasa mengangkut air untuk menghalang daripada xylem tu ranak. Dalam bahasa Melayu, menghalang xylem tu ranak. Okay. Okay, long trachea. Okay, Hazman cakap long trachea system that can transport water. Good. Okay. Transport water to all parts of the plant. Tambah sikit long trachea system that can transport water to all parts of the plants. Memang cantik dah jawapan tu, tak ada masalah. Alright. Okay, Emil tadi jawab proses S ialah proses pembezaan. Good. Okay, boleh teruskan lagi. Teruskan dalam konteks soalan ni, macam mana bila dah mengalami proses pembezaan tu, dia dah mengalami proses pembezaan. Pembezaan tu buat apa? Menghasilkan sel yang bersifat, menghasilkan tisu xylem yang bersifat macam mana? Macam apa Alif sebut tadi, sifat bila bila berlaku pembezaan dan pengkhususan, dinding xylem ditebalkan oleh lignin. Okay, itu point 1. Point 2, Ali Zahari kata memberikan sokongan dan kekuatan mekanikal. Kemudian mengelakkan daripada xylem ranak semasa pengangkutan air. Kemudian untuk jawapan Hazman, sebelum kamu sebut long tracheary system ni, cadangan saya ialah vessel tissues, xylem vessel xylem vessels are organized on top of each other to form a continuous and long tracheary system that can transport water. Betul. Okay. Xylem cells atau components of xylem vessel
organized on top of each other, tersusun tersusun di atas satu sama lain, membentuk satu salur yang berterusan. Saya mencari statement kata salur tu continuous. Boleh tambah. Okey. Saya faham dari Hazman punya jawapan ni, Hazman nak cerita dia punya salur tu jauh, kan banyak, boleh angkut banyak air sebab salur tu jauh, boleh menyambungkan antara root dengan shoot. Okey. Selain daripada Kalish sebut xylem cells have high pressure. Bukan have high pressure, xylem cells xylem cells have high pressure. Kejap. Have high pressure tu saya kurang setuju. Kalau kata xylem have negative pressure, dia negative pressure, tekanan dia kurang berbanding persekitaran. Okay, kurang daripada persekitaran. Okey, dan perbezaan yang seterusnya, penyelesaian yang seterusnya, okey, selain daripada lignin tu memberikan kekuatan mekanikal, kita juga boleh kata lignin tu menyebabkan xylem tidak terlap air. Okey, xylem tidak terlap air. So bila xylem tidak terlap air, kalis air atau impermeable to water, so dia bolehlah angkut air tu secara berterusan. Tetapi pada dinding xylem ni dia ada liang-liang. Semasa development of xylem tu dia ada liang-liang, kita panggil sebagai pith. Bahasa Inggeris dia pith atau liang. Saya tulis dekat chat. Pada dinding salur xylem ada liang. Liang dalam bahasa Inggeris juga dikenali sebagai pit. So liang atau pit ni membolehkan air pergi ke bahagian kiri atau kanan xylem. Dia macam straw yang ada lubang-lubang. Bila kita sedut air, sebahagian air tu keluar ikut lubang-lubang atau liang-liang pada straw tu. Tapi disebabkan xylem ni bersifat kalis air, tak adalah air tu meresap keluar. Dia macam tilif punya straw kan. Kalau tilif punya straw kan dia pakai paper kan. Lama-lama dia, sebab dia tak betul-betul impermeable to water, nanti lama-lama air tu meresap keluar. So tak jadilah. Tapi itu tak berlaku pada xylem. Dan nak kata apa, memahami ciri-ciri xylem ini jugalah ada orang dia buat research. Dia kata kalau kita nak minum air daripada air, kita nak minum air daripada sumber air semula jadi tapi kita tak ada filter. So batang pokok adalah filter yang bagus. Maknanya kita boleh salurkan, macam mana dia buat, kita boleh gunakan batang pokok untuk jadi filter air daripada sumber semula jadi yang kita dapat tu, dan kita boleh minum. Sebab batang pokok ni ada xylem, dan xylem is one of the good filter yang ada pada alam semula jadi ni, yang kita boleh guna untuk filter air yang kita nak minum. Okey, semua orang dah jawab. Okey, saya setuju jawapan Kalish. Xylem is waterproof because it has a lignin deposited in the cell wall. Saya bagi feedback because alright, saya dah hantar feedback kat Kalish, nanti Kalish baca ya. Okay, so up until now, do you have any question? Ada apa soalan? Amy ada nak tanya ke? Ada. Sebelum saya tunggu Kalish update jawapan dia. Ali Zuhairi,
Ilhan, Arif, Adam, Is, Hazma ada apa-apa nak tanya? Ada. Ada. Alright. Okay, if I am too fast, please stop me. Kalau perlu ulang, bagi tahu ya. Kita bukan nak, sorry. Okay, kali sudah update. Kita bukannya nak habiskan sukatan. Saya nak memperkenalkan sukatan Form 5 saja. Okay. So now we will talk about growth. Okay, we talk about growth. Sekejap kenapa jadi macam ni ya? Okay. So untuk growth dalam tumbuhan, dia mengalami dua jenis growth. Primary growth dengan secondary growth. So pertumbuhan primer melibatkan meristem apex. Kalau pada diagram ni saya tunjukkan dekat sini, hujung-hujung pokok tu dilabelkan berwarna biru gelap sebab nak tunjukkan itu kedudukan shoot apical meristem, meristem apex pucuk dan root apical meristem, meristem akar, meristem apex akar. Kemudian saya juga labelkan dekat sini di bawah label lateral meristem, meristem lateral ni ialah dua jenis meristem iaitu cambium vascular dengan cambium gabus. Dalam bahasa Melayu dia cambium vascular dengan cambium gabus ya. So meristem apex menjalankan pertumbuhan primer untuk meningkatkan ketinggian dan kedalaman pokok, manakala meristem lateral membahagi ke kiri dan ke kanan untuk menambahkan kelebaran pokok. Okey. Kita tengok dulu, kita kena kenal dulu struktur yang terlibat dalam pertumbuhan primer. So pertumbuhan primer berlaku di bahagian hujung pucuk dengan hujung akar sebab ada meristem apex. So meristem apex kedudukan dekat pucuk tak sama dengan kedudukan dekat akar. Pasal apa? Do you have any idea kenapa meristem apex dekat pucuk kedudukan dia slightly different compared to meristem apex akar? Pasal apa? Dia tak bertulis ni. Kalau nak tulis dekat chat pun boleh, tak ada masalah. Nak ketinggian. Kenapa? Apa beza? Oh, beza dia tinggi. Satu dekat atas, satu kat bawah. Okay, good observation. Lagi. Cuba tengok meristem apex akar. Akar dekat bawah dengan meristem apex pucuk. Position dia slightly different. Memanglah satu dekat atas, satu kat bawah. Satu lagi, apa lagi yang beza? Satu kat akar. Satu kat pucuk, satu kat akar. Satu lagi, kalau kamu tengok dekat meristem apex akar, meristem apex pucuk dia betul-betul on top. Atas meristem apex pucuk tu dah tak ada apa dah. Environment lah. Tapi meristem apex akar dia bukan hujung. Bawah dia tu ada lagi, nama struktur tu ialah root cap atau jidal akar. Okay. Kenapa kena ada jidal akar? Kenapa kena ada root cap? Enak. Dia nak kuatkan dia punya structure. Sikit lagi. Nak sampai dah tu. Kenapa meristem pucuk tak ada cover macam meristem Pucuk? Okay, saya ada tulis soalan tu ya. Pucuk. Kenapa meristem pucuk tak ada cover tapi meristem akar ada cover iaitu root cap? Kenapa ada root cap? Sebab
Sikit lagi. Meristem pucuk dia dah ada self defense dia sendiri. Okay. Tu meristem akar dia kat dalam tanah. Aha, lepas tu? Virus. Virus. Okay. Idea tu bagus. Dia punya tema tu dah ada dah. Tema jawapan kamu kat situ ialah untuk protection. Kan? Disebut virus lah. Betul sebab duduk dalam tanah lah. So meristem akar ni sebab dia bertumbuh ke arah bawah. So dia prone to friction with the soil keliling dia. Meristem akar ni bertumbuh ke arah bawah. Ada risiko untuk dia bergeser dengan struktur tanah dan merosakkan tisu meristem tersebut. Jadi itu function jidal akar atau root cap to protect the meristem apex region. Tapi meristem apex pucuk tak perlulah ada protection sebab meristem apex pucuk ditutupi oleh primordia daun. So dia tak perlu ada cover dekat situ. Okay. Alright, tak apa. Itu adalah nak kata apa ni je. Okay, this is okay. Okay, tak apa. Di bahagian akar, okay, pertumbuhan primer di bahagian akar berlaku melibatkan 3 zon. Pertama ialah zon pembahagian sel atau dalam bahasa Inggeris dia zone of cell division. Yang kedua ialah zone of elongation atau zon pemanjangan. Dan yang ketiga ialah zone of maturation atau zon pembezaan. So, di zone of cell division, setiap tisu meristem bermitosis berkali-kali menghasilkan sel-sel baru. Bila kita tengok zone of cell division, kita compare dengan zone of cell elongation, tisu dekat zone of cell division tu pendek-pendek, mampat-mampat. Tapi dekat zone of elongation kita nampak sel dia setiap sel tu dah jadi panjang-panjang. Kerana berlaku satu proses dekat situ sebagaimana yang saya tunjukkan dekat sebelah kanan skrin ni, iaitu mula-mula sel yang dihasilkan di zone of cell division atau sel yang dihasilkan oleh zon pembahagian ni, sel dia ada nukleus yang besar tapi vakul dia semua kecil-kecil. So bila pembahagian sel tu berlaku secara berterusan, sel-sel baru pergi ke bawah, sel yang tinggal kat belakang tu dah masuk ke sel zon pemanjangan sel atau zone of elongation. Jadi bila dah masuk zone of elongation, setiap sel mula mengalami peresapan air masuk ke dalam dia. So air meresap masuk dan disimpan dalam vakuol menyebabkan saiz vakuol jadi lagi besar. Tengok gambar kedua, vakuol yang membesar. So selain daripada vakuol, air juga disimpan dalam sitoplasma. So isi pada vakuol, isi pada sitoplasma bertambah dan pada peringkat yang ketiga, vakuol yang separate vakuols ni bergabung menjadi satu vakuol yang besar dan vakuol yang besar ni menghasilkan tekanan hidrostatik. Tolak ke atas, tolak ke bawah, tolak ke kiri, tolak ke kanan, menolak dinding sel supaya dinding sel tu jadi lagi lebar. Sebagaimana yang kamu sebut tadi, sel-sel meristem ni dia punya dinding sel dia nipis. Jadi sel-sel yang membentuk tisu meristem ni dinding sel dia masih lagi nipis, jadi fleksibel untuk menambahkan kepanjangan dia. So kita tengok dekat zone of elongation ni sel-sel dia dah jadi panjang. Okay, bila dah mencapai panjang yang maksimum, barulah sel-sel itu bersedia untuk mengalami pembezaan dan pengkhususan. When it has achieved its maximum length and maximum size, each cell is ready to conduct differentiation and specialization to form specific
cells or specific tissues. So kalau dekat dekat bahagian akar, kita kenal zone of maturation ni dengan kehadiran root hair, dengan kehadiran akar rambut. Kita jumpa akar rambut, maknanya itu dah zone of maturation atau zone pembezaan. Zone pembezaan sel, sebab masa tu sudah ada akar rambut. Akar rambut ni adalah specialized cells. So kalau dia berada di situ, maknanya dah zone lain lah. Macam tu ya. So summary dia dekat sini ialah zon pertumbuhan di bahagian akar terdiri daripada zon pembahagian, zon pemanjangan dan zon pembezaan. Zon pembahagian, sel-sel masih lagi kecil, vakuol pun masih kecil. Tapi dekat zon pemanjangan, air meresap masuk menyebabkan vakuol jadi besar dan menolak sitoplasma, menolak dinding sel, menyebabkan sel tu jadi lagi panjang dan lagi lebar. Bila dah mencapai ke maksimum, saiz yang maksimum, sel-sel mula mengalami pembezaan dan pengkhususan. Yang paling jelas kita akan nampak terbentuknya sel akar rambut. Okey, so di bahagian pucuk pun ada zon pemanjangan, zon pembahagian dan zon pembezaan. Bolehkah kamu bawa kamu punya dot tu untuk labelkan dekat mana satu most likely zon pemanjangan, pembahagian dengan pembezaan? Boleh masuk jugalah, nak tengok dia jadi dok. Okay. Boleh bawa tak? Okay, ya. So kita tahu jenis tisu yang boleh buat mitosis. Kita tahu jenis tisu yang boleh buat mitosis. Jadi zon pembahagian tu berada di mana? Okay, most of you zon pemanjangan betul. Zon pemanjangan Adam East tu kurang tepat. Adam East punya zon pemanjangan kurang tepat. Okay, kena gerakkan lagi. Okay. And then zon bahagian. Okay. Adam East punya zon pembahagian yang first tu pun betul. Saya setuju, tak ada masalah. Walaupun nampak berlain daripada orang lain, tapi sebenarnya betul. Sebab tengok nama dia. Nama dia ialah axillary bud meristem. So kita tahu kan kalau sel tisu meristem, tiba ada air. Okay. Selamat datang Airil Haris. Selamat datang Airil. Ini adalah link TEDx sekarang. Alright. Okay. Okay. Macam-macam Pau punya jawapan no. Okay. It's okay. It's a good is a way for me to understand whether you
you can apply knowledge about apa tadi? Knowledge about different zone tu. Okay, kita tengok satu persatu. Okay. So this is a correct answer. Okay. So tengok ya dekat sini. Shoot apical meristem is the zone of cell division, sebab kita belajar hari tu pula tadi kita dah discuss tissue meristem mengalami pembahagian sel secara mitosis kan. Tadi awal-awal Adam Is letak warna purple ni dekat axillary bud meristem. Betul. Itu juga adalah sejenis zon pembahagian sel. Zon pembahagian. Okay. And then warna merah dekat sini right after that. And then warna biru, clue untuk warna biru ialah bila dia bagi tahu developing vascular strand atau berbenang tisu vascular sedang berkembang. So tisu vascular apa? Xylem dengan phloem kan? So untuk menjadi xylem atau phloem mestilah dah mengalami pembezaan dan pengkhususan. Jadi area yang ada developing vascular strand tu itulah kawasan zon pembezaan. Okey, mari kita tengok. Kenapa tak ada orang lain jawapan ni? Oh, sebab buat style. Sekejap. Alright. So bolehkah kamu betulkan balik kamu punya position? Okay, position. Please follow this one. Okay. Please follow this one. Okay. So dekat bahagian yang berlabel shoot apical meristem tu atau axillary bud meristem tu sepatutnya dekat situ purple heart. Okay, purple. Okay, zon pemanjangan tu directly underneath shoot apical meristem, betul-betul bawah meristem apex pucuk. Meristem apex pucuk tu adalah zon pemanjangan dan kawasan zon pemanjangan. So kamu punya red heart tu dot warna merah tu sepatutnya di bawah shoot apical meristem. Kemudian yang ketiga ialah warna biru muda tu, zon dia ialah dekat kawasan yang berlabel developing vascular strand. Sepanjang itu adalah zon pembezaan. Okay, kena clear style. Alright, thank you so much. Okay, nanti bila kamu dapat nota nanti dekat nota kamu ialah position yang betul. Alright, kita dah tengok pertumbuhan primer. Sekarang kita nak tengok pertumbuhan sekunder. Sekejap So tadi saya ada tunjukkan, mana tadi gambar tadi? Pada gambar ni saya ada tunjukkan tisu lateral yang terdiri daripada cambium vascular dan cambium gabus. So dekat garis merah tu adalah position dia. Okey, sekarang ni saya nak ceritakan pertumbuhan sekunder pada bahagian batang. So, bila kita buat cross section bahagian batang yang masih lagi hijau, yang masih lagi pokok yang masih lagi muda. So, kita dapati bermula dengan bahagian bahagian tengah paling dalam tu bahagian empulo, atau dalam bahasa Inggeris dia nama dia ialah pith. Ya, saya tulis dekat chat. Pempulur tu adalah pith. Okay. So kemudian layer yang kedua ialah layer xylem primer, diikuti dengan layer cambium vascular atau vascular cambium, dan
layer seterusnya ialah primary phloem, and then cortex dengan epidermis. So first stage kita nampak vascular cambium ni dia terasing antara satu sama lain kan. So setiap satu berkas pula vascular cambium ni akan bermitosis. Mitosis ke kiri dan ke kanan dulu membentuk dia memitosis kiri dan kanan membentuk gelang cambium. So tadi kita nampak dia terpisah kan. So cambium vascular buat mitosis ke kiri ke kanan dulu membentuk gelang cambium. Bila dah bentuk gelang cambium membahagi ke arah dalam towards the inner part of the stem membentuk xylem secunda. Gelang cambium membahagi ke arah luar atau towards the cortex membentuk phloem secunda. Okay. Kemudian bila dah terbentuknya phloem secunda dengan phloem xylem secunda ni, so nak kata apa xylem primer ditolak semakin ke dalam ke arah empulur, dan phloem secunda tolak phloem primer pergi semakin ke arah cortex. So bila xylem primer ni ditolak ke dalam menyebabkan xylem primer ni dimampatkan menjadi lapisan tisu kayu yang sangat kuat. Okay, when primary xylem is pushed towards the pith and it will be compressed to become a strong woody layer. Kenapa woody? Sebab xylem tadi kita dah tengok xylem ada lignin. So lignin ni menghasilkan sifat-sifat berkayu pada xylem. Bila dah terlalu padat, xylem tu rongga dia jadi sangat kecil dan primary function xylem primer tu sudah jadi untuk support. Dia boleh transport water, yes, tapi primary function dia sudah jadi untuk support, provide mechanical support. Kemudian bila dah berlaku, bila dah tambah layer, tadi hanya ada satu layer xylem, satu layer phloem. Sekarang sudah ada dua layer xylem, dua layer phloem. Diameter batang bertambah menyebabkan epidermis dekat bahagian luar tu merekah. Sepatutnya dia cover kan. So bila dekat dalam tu, bahagian dalam cortex dah jadi lagi tebal, pith dah jadi lagi tebal, merekahlah epidermis tu, menyebabkan ada keperluan untuk buat layer baru untuk cover the outer layer tu. Dekat situlah cambium gabus atau cork cambium berfungsi. Cork cambium will divide by mitosis. Kalau divide by mitosis, ke arah dalam membentuk cortex, ke arah luar membentuk cork atau gabus. Jadi bertambah-tambahlah lagi diameter batang. Okay, saya ulang dari awal balik. Mula-mula cambium vascular mitosis ke kiri dan ke kanan membentuk gelang cambium. Gelang cambium mitosis ke arah dalam membentuk xylem secunda. Mitosis ke arah luar membentuk phloem secunda. Apabila xylem dengan phloem secunda ni dah terbentuk, xylem secunda tolak xylem primer ke dalam. Phloem secunda tolak phloem primer keluar ke arah cortex. Jadi bila xylem primer ni ditolak ke dalam, dia jadi mampat menghasilkan lapisan kayu yang kuat. Kemudian pada masa yang sama, akhirnya nanti diameter batang menjadi besar, bertambah, menyebabkan protective layer of epidermis kat luar ni merekah. Cambium gabus membahagi ke arah luar membentuk cork atau gabus, membahagi ke arah dalam membentuk cortex. Okay, up until now, do you have any question about pertumbuhan secunda pada batang? Ada apa-apa soalan tak? Setakat ni tak ada cikgu.
Tak ada. Okey. Tapi Hazman boleh follow sebab saya explain guna bahasa Melayu. Boleh. Boleh. Alright. Ni Alif, Emil, ada apa-apa yang tanya tak? Tak ada. Alright. Okey, boleh follow Alright. Alright. Saya risau juga ni sebab dia macam quite banyak juga istilah-istilah kan. Okey. Jadi proses yang sama juga berlaku pada akar, sebab akar pun ada cambium vascular, akar pun ada cambium gabus. Jadi mula-mula sama juga kalau kita tengok kat sini, cambium vascular ni dia separate. Dia tidak bersambung kan. So cambium vascular akan bermitosis membentuk cambium gelang. So tadi dia separated, nampak warna pink tu separated. Sekarang warna pink tu sudah membentuk warna pink pula, warna light blue tadi tu sudah bersambung. So dekat gambar kedua tu cambium vascular dah bersambung. Bila cambium vascular dah membentuk gelang cambium vascular ni membahagi ke arah dalam, membentuk xylem sekunder dan membahagi ke arah luar, membentuk phloem sekunder. Ini akan menyebabkan ukur lilit akar, diameter akar menjadi bertambah. Lepas tu cambium gabus pun membahagilah, sama macam tadi. Cambium gabus membahagi, cork cambium divide to form cork tissues and also to form cortex tissue. So proses dia sama, cuma dekat sini kita akan uji students dari segi dia boleh identify tak ini secondary growth dekat dia akan bagi dua cross section, nak tahu student boleh tahu tak ini secondary growth dekat root ke dekat stem. Macam tu ya. So up until now we have discussed about primary growth and secondary growth. Can you find out what are the similarities and the differences between the two? Sekejap Okay, apa similarities, apa similarities, apa differences pertumbuhan primer dengan sekundar? Kita boleh banding dari segi berlaku dekat mana, pertumbuhan primer berlaku dekat mana, pertumbuhan sekundar berlaku dekat mana. Ataupun kita boleh banding dari segi apa matlamat pertumbuhan primer, apa matlamat pertumbuhan sekundar. Atau kita boleh banding dari segi arah, pertumbuhan primer arah ke mana, pertumbuhan sekundar arah ke mana. Atau kita boleh banding dari segi bila dah buat pertumbuhan primer, apa jenis tisu yang terhasil. Bila dah buat pertumbuhan sekundar, apa tisu yang terhasil. Okay, good Kalish. I can see, I like your idea. Pertumbuhan primer dia kata melibatkan apical meristem. Good. Kalau pertumbuhan sekundar melibatkan cambium, bagus. Betul. Masya Allah. Hebat Kalish, hebat. Apa lagi persamaan dengan perbezaan dia? Kan kita dah go through tadi kan. Apa lagi persamaan dia? Jenis-jenis tisu develop. Betul tu. Betul matlamat dia. Increase length. Primary growth untuk increase length. Secondary growth untuk increase apa? Increase diameter, betul lah. Betul. Silap.
Okay. Alif Zuhairi, Adam Is, what is your idea? Ada idea tak? Mungkin ada idea dari segi sama. Lah, mestilah sama. Mestilah ada sama. Dua-dua tu sejenis apa kan? Sejenis proses apa tak? Lepas tu jenis pembahagian sel yang terlibat kan? Jenis pembahagian sel pun boleh juga. Ilhan boleh tulis dekat chat je Ilhan. Okay. Betul. Happens in stems and roots. Tapi jangan letak dekat tempat bertindih ya. Sebab happens in stems and roots ni kejap. Happen in stems and roots. Boleh tak? Happens in stems and roots. Stem and roots. Okay. Untuk statement happen in stem and roots ni, itu adalah untuk sekunder kan? Secondary growth sebelah kanan. Kalau primary growth occurs in apa tadi? Root and shoot. Satu root and shoot, satu stem and root. Lain sikit. Betul persamaan ni. Growth on plants. Betul. Persamaan dia. Saya setuju. Apa tu nama pembahagian sel yang terlibat. Ada satu je kan pembahagian sel kat sini kan? Betul. Happen in roots tu persamaan. Saya setuju. Betul saya setuju. Okey, kita tengok dekat sini happen in shoot, happen in stem. Okey, bagus, pandai dia. Dia shoot untuk primary, stem untuk secondary, tapi yang sama dia adalah root. Persamaan dia lagi, kedua-duanya adalah growth on plants. Okey. Lepas tu matlamat dia ialah increase in length for primary, increase in thickness for secondary. Kemudian satu lagi secondary growth melibatkan lateral meristem, meristem lateral. Pertumbuhan primer melibatkan apical meristem. Ada satu lagi jenis persamaan dia, apa persamaan dia? Bagi saya persamaan. Satu lagi persamaan. Jenis pembahagian. Jenis pembahagian siapa yang terlibat kat sini? Adakah meiosis ataupun mitosis? Mitosis. Mitosis. So that should be your similarities. Boleh tambah kat situ ya. Persamaan dia ialah mitosis. Okay. So anak-anak, this is the end of our final lesson. Basically what we have covered today is different types of tissues in plants. Kita kenal tisu meristem dan kita dapat kenal tisu kekal atau permanent tissues. Kemudian kita ada tengok primary growth dan juga secondary growth. Macam mana primary growth berlaku dekat apical meristem, macam mana secondary growth berlaku dekat lateral meristem. So secondary growth mostly berlaku dekat tumbuhan berkayu. Herbaceous plant tidak banyak spesies dalam herbaceous plant, pokok herba atau pokok yang tidak berkayu, tidak banyak spesies yang boleh buat secondary growth. Kecuali pokok aloe vera, pokok pisang, yang tu dia boleh buat secondary growth. Okay. So okay. Pergi
Oh, saya seorang je. Alright. So thank you for your response. So last kali, soalan last kali saya nak minta tolong, nak minta kamu punya sedikit reflection. Reflection yang last kali ni ialah reflection untuk ke semua kelas-kelas yang kita dah jalani, semua 88 kelas ni. Cuba reflect balik apa yang kita dah belajar, bukan reflect balik pengalaman pembelajaran kamu sepanjang 8 kelas ni, apa yang kamu suka, sepanjang 8 kelas ni apa yang kamu tak suka. Boleh tak ceritakan dekat saya sikit macam mana kelas ni membantu dalam kamu punya pembelajaran biologi dan apa yang susah dalam kelas ni? Saya juga nak tahu sebab all of you are boys kan, so adakah cara saya mengajar ni sesuai untuk boys? Untuk boys adakah terlalu lengthy untuk boys macam kamu atau macam mana? Sesuai. Sesuai Okay. Sesuai. Sesuai. Alhamdulillah. Okay. Alright. Kalau bagi tahu saya, dekat saya juga apa yang susah kalau susah tu dari segi macam soalan-soalan yang saya bagi susah ke macam tu, ataupun macam gambar yang bukan level kamu ke macam itulah. Saya minta maaf saya ada cakap saya nak guna Telegram untuk buat quiz, tapi saya tengok pun macam sebab dekat Telegram dia hanya bagi multiple choice quiz. Saya bercadang untuk guna multiple choice quiz sekiranya level kefahaman kamu sangat rendah. Tapi level kefahaman semua murid yang dalam kelas kali ni, semua level kefahaman dia tinggi. Jadi saya rasa tak perlu saya buat quiz dekat saya tak perlu pakai quiz board, saya terus tanya pakai pendek sajalah. So saya minta maaf lah, saya plan nak guna quiz board tapi saya rasa tak ada keperluan untuk kamu sebab level kefahaman kamu tinggi. So untuk soalan recall saja, ingat tak ingat tu bukan level kamu dah lah. Level kamu sebenarnya, this is my reflection of all of you lah. So most of you have a good understanding for all of the topics that we have discussed today. What you need to improve is how to arrange your understanding into a logical manner. Apa yang kamu perlu ialah cara nak susun jawapan kamu tu, atau satu lagi kamu macam kurang yakin untuk yang ni pun boleh masuk juga ke, yang ni pun boleh cerita juga ke. Part tu datang dengan selalu mencubalah. So whatever you did during our class, all of you memang bagus. Bila saya prompt minta jawapan, kamu cuba tulis. Saya berharap sikap itu jugalah yang kamu teruskan dekat sekolah nanti. As a teacher, saya sangat appreciate bila student saya cakap apa yang cakap atau tulis. Salah pun tak apa sebab salah itu juga adalah feedback kepada saya. Mungkin cara saya sebut salah dan sebagainya lah. Amy nak tanya apa? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay. So take your time, nak tulis banyak-banyak pun. So jangan lupa nanti bila balik sekolah, salam kat cikgu Bayu. Saya banyak belajar dengan cikgu sekolah kamu juga sebenarnya. Bila pergi kursus SBP tu belajar dengan cikgu korang juga. Saya pun sama. Alright. Nanti salam kat parents. Jaga diri baik-baik. Apa lagi pesanan-pesanan? Pesanan. Stay at home. Mana stay at home, dah nak pergi sekolah dah. Lepas ni jangan pergi jalan-jalan lah. Jaga diri baik-baik, jangan ada jangkitan. Nanti kan kesian kat cikgu kamu. Sebab cikgu-cikgu semua kena isi form. Kami semua kena isi borang survey. Siapa yang high risk lah, siapa yang mengandung, siapa yang kencing manis, darah tinggi, apa semualah. So macam Emil Zekri mengandung.
Apa ni? Lain macam. Apa pula Emil? Allah. Apa? Apa ni? Ada. So, itulah. Apa? Sebab tak ada apa. So Emil, Ada, Alif, Ilhan, Kalish, Irene, Hazman, you have all of you have bloomed. Daripada macam jawab sikit-sikit dah jawab panjang-panjang. Teruskan sikap yang bagus itu di sekolah nanti. Rajin bertanya, rajin bagi feedback. Bagus, teruskan sikap tu. Sikap-sikap itulah yang membantu. Ya, macam mana? You are basically helping yourself by helping your teachers to provide information so that your teachers can further improve his or her teaching sebenarnya. So keep up the good work. Thank you so much for joining my class. Sekiranya sekolah kamu ada keperluan macam nak buat kelas-kelas tuition kecil-kecil macam ni online ke, bagitahulah. You have my number. Okay. Okay. Baik ke? Alright, thank you so much. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Thank you cikgu. Terima kasih ke? Terima kasih ke? Sayonara. Sayonara. Baik. Bye. Have fun. Okay, thank you. Oh, kat sini. Satu-satu. Tak jadi. Zing.